Sekilas Malaysia dikejutkan dengan berita kemalangan ngeri melibatkan sebuah motosikal dan sebuah lori. Nahas itu telah meragut kebahagiaan 5 beradik yang ditakdirkan kehilangan kedua ibu bapanya serentak. Ia juga meruntun hati dan meninggalkan kesyahduan teramat dalam kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagaimanakah kehidupan anak-anak ini? Kuatkah mereka menghadapi dugaan maha berat ini? Terpanggil untuk mendekati dan menyelami perasaan itu, saya bersama kru Selamat Pagi 1 Malaysia baru-baru ini berkesempatan menziarahi mereka biarpun terdetik juga di hati. Mampukah ziarah kami ini mengubat kerinduan yang dirasai setelah kehilangan tempat berkantung dan bermanja? Berbekalkan semangat yang ada, menyembunyikan kesedihan yang kami sendiri rasai, tanda simpati agar ia tidak ternampak di wajah, kami melangkah menuju ke lokasi. Terima kasih. Kehadiran kami disambut baik oleh ibu saudara 5 beradik ini yang mahu disapa sebagai Mak Ngah dan Mak Su. Merekalah ibu, merekalah bapa kepada 5 bersaudara ini. Sebaik menjejakkan kaki di rumah itu, hati meruntun tatkala mendengar rengekan dan permintaan seorang anak kecil yang tiba-tiba meminta untuk didokong. Permintaan itu terus saya tunaikan tanpa berlengah. Air mata hampir menitis tanpa diduga apabila si kecil melentuk manja kepalanya dan mendakap erat tubuh saya, seolah-olah tidak mahu melepaskan momen itu. Saya yakin si kecil yang belum petah menyusun kata ini sedang sarat menanggung rindu. Nur Auni Safia, 3 tahun, merupakan anak bongsu kepada pasangan Allahyarham Jeffrey Muhammad Zain dan Nur Salawati Ibrahim. Si kecil masih dalam dakapan. Nur Syamini, 4 tahun, menanti giliran untuk bermanja. Nafas saya terasa berat, namun apa yang difahami oleh 2 beradik ini? Mereka hanya mahu menumpang bermanja. Fatin Adelina, 14 tahun, merupakan anak kedua daripada 5 beradik ini. Kelihatan lebih kuat dan ceria berbanding abangnya, Muhammad Haikal, 16 tahun. Perbualan bersahaja antara kami, saya singgahkan dengan pertanyaan mengenai perasaannya ketika ini. Dengan tenang memberitahu bahawa kini dia lebih reda dengan ujian ini. Walaupun terkadang perasaan rindu pada kedua arwah ibu bapanya datang bertandang, air mata menjadi peneman, hanya sokongan rakan-rakan, keluarga dan semua pihak membuatkan dia lebih kuat. Mungkin sekadar memujuk hati, namun hanya itu sahaja cara untuk membekalkan kekuatan kepada adik-beradiknya yang lain. Dan tu dia orang ni mula-mula memang dia orang sedih kan. Dah lama akak cakap suruh boleh terima. Lepas tu macam keadaan belaga dia orang ni memanglah susah sikit kan, anak budak kecil. Tapi macam abang ni, kakak dah mula berubah, dah macam mula nak hidup baru. Macam bukan dulu akak selalu cakap berubahlah daripada yang dulu kan. Dia orang ni jenis biasa susah, biasa makan pun macam ikan masin, kicap ke apa kan, tak kisah. Mak dia memang tak biasa senang pun, biasa kan, dia biasa susah. Dia umi dengan ayah jaga kan, jadi kari pandai, apa-apa pun sendiri-sendiri. Dia tak kisah jaga, kita tak susah lah jaga dia orang. Sebagai kita telah menubuhkan satu tabung, di mana tabung ini untuk sara hidup dan pendidikan daripada anak yang si kecil. Si Oni ni berumur 3 tahun sampai dia akan mencecah umur 17 tahun kalau mengikut apa perancangan yang di bawah pentadbiran Surau Taman Desa Ceras lah. Dan pada masa yang sama kami telah mengambil inisiatif oleh Jawatankuasa di mana kita akan ada task force untuk kita membuat di segi follow up di segi keagamaan lah, terutama kami di segi pendidikan agama lah. Sebagai anak sulung, Haikal ada ketika kelihatan sangat tertekan.
masih diselubungi rasa sedih dan termangu apabila perlu menggalas tanggungjawab menjaga adik-adik yang masih kecil. Pada mulanya, enggan ditemu bual. Mata dan pandangannya jelas menggambarkan ada sesuatu yang ingin diceritakan, namun masanya belum tiba. Hampir 3 jam meluangkan masa bersama mereka, kami meminta izin untuk pulang. Berat rasa hati ini, tambah sayu apabila Auni dan Syamini memeluk erat saya dan kru Selamat Pagi 1 Malaysia minta jangan ditinggalkan. Sempat menyampaikan sumbangan yang tidak seberapa, kami tinggalkan mereka dengan harapan agar mereka terus tabah mengharungi kehidupan yang mendatang serta berjaya dunia dan akhirat.